Sekolah SPM pun mana ada subjek agama jadi prasyarat untuk lulus? Mana ada? Yang ada subjek lain, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Agama ni seolah-olah lulus ke, gagal ke, berjaya ke, tak berjaya ke, tak apa, tak ada masalah. Oh, macam tu yang lahir jenis perangai-perangai macam baru-baru ni nak keluar Islam, viral pula tu. Tunjuk kat orang semua satu video kan, tunjuk, oh saya rasa saya nak keluar Islam lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, zaman dulu, zaman Piramli dulu, gambar pun hitam putih lagi. Zaman tu lara juga, tudung pun tak pakai lagi, jambul kepala kan, pakai ni baju kebaya ketat. Nah, masa tu zaman lara agak kugiran, kelab. Tak ingat dulu naik motor Vespa seluar kembang bawah, pop ye. Walaupun nakal-nakal macam tu, walaupun macam tu keadaan waktu tu, tak pernah lagi kita dengar ada orang nak keluar Islam. Tak ada. Tak ada. Zaman bertudung, zaman berkopiah, zaman masjid pun dah banyak, pondok pun banyak, sekolah agama pun banyak. Tiba-tiba ada orang nak keluar Islam. Ada. Sebab apa? Sebab hari ni mereka bertudung kepala tapi tak bertudung iman, berkopiah kepala tapi tak berkopiah iman. Macam mana nak kopiah iman? Macam mana nak tudung iman? Ilmu. Hari ni orang tak dipupuk dengan pengajian ilmu. Minta maaf cakap, siapa suruh panggil? Kan kalau kita suruh dia masuk pondok, suruh masuk sekolah agama, dia jawab balik, saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Memang bukan suruh jadi ustaz. Banyak orang salah faham, mengaji agama sebab nak jadi ustaz. Bukan. Mengaji agama sebab nak jadi orang yang beragama. Bila tak mengaji agama, tu yang jadi orang macam tak ada agama. Sekati dia nak buat apa? Halal haram langsung tak heran. Ni sebab apa? Sebab tak dipupuk dengan nilai-nilai ilmu agama. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikhu Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
dan selawat Allah serta salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku, wala haula, dan tiada daya meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada kuasa berbuat taat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Amma ba', alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu pada malam ini, kuliah pengajian kita yang lama tertangguh kerana PKP tak boleh rentas negeri. Sekarang pun tak boleh lagi, tapi ada surat dah lah. Jadi sekarang ni baru sambung semula. Last bulan berapa? Bulan 11 tahun lepas ke apa? Nah, lama dah tak datang masjid ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Sebelum ni kita bicara tentang 4 nasihat ulama, iaitu Tuan Guru Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir, seorang ulama tersohor di negeri Kedah suatu ketika dulu, ya. Dan Tuan Husin ni, orang panggil dia Tuan Husin. Tuan Husin ni melahirkan begitu ramai pelapis-pelapis ulama selepas tu, anak murid dia. Jadi kebanyakan guru-guru agama kita hasil daripada didikan beliau, hasil daripada didikan beliau. Dan kita ambil daripada kitab yang beliau karang untuk menasihati kita bersama. Dia ada 4 nasihat, kita dah baca 2, ada lagi 2. Jadi malam ni kita baca yang ketiga insya-Allah. Terlebih dahulu yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita sambung nasihat yang ketiga yang dicedok daripada kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Husin, atau orang panggil dia Tuan Husin Kedah. Kata dia, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketiganya, hendaklah engkau ketahui bahawasanya engkau itu hina, dijadikan apa tu? Dijadikan nenek engkau Adam itu daripada tanah, dan dijadikan engkau itu daripada air yang sangat hina. Dikeluarkan dia daripada
titihan lubang yang sangat keji, maka yang patutnya ditimbang akan harga engkau itu dengan setitik air kencing jua. Dan lagi dijadi akan badan engkau itu rumah najis dan kotor. Dan akhir engkau itu kembali kepada tanah dan ulat. Maka engkau ketahuilah dengan yang demikian itu bahawasanya hina itu sifat yang sejatilah bagi engkau, dan mulia itu sifat Tuhan engkau. Baik. Jadi ini nasihat yang ketiga oleh Tuan Husin Kedah, ulama, kepada kita, supaya kita sedar siapakah diri kita yang bergelar hamba Allah. Maka kata Tuan Syekh, hendaklah engkau ketahui bahawanya kita kena ambil tahu bahawasanya engkau itu hina, bahawa kita sebenarnya ni hina. Bukan bagus sangat kita, betul tak? Kita hina, kan? Semua, tak kira siapa-siapa pun, baik agung, baik sultan, baik Perdana Menteri. Dan kalau orang jawatan tinggi pun hina, dah apa lagi kita yang jawatan rendah aja. Engkau itu hina, kata ulama, Tuan Syekh Husin. Dijadikan nenek engkau, nenek ni maknanya tok nyang kita dululah, iaitu Nabi Adam AS, itu daripada tanah. Pertama-tama sekali, hina tak hina, kejadian kita ni diperbuat daripada tanah. Lepas tu ada pepatah ulama dulu-dulu, dia kata manusia itu diperbuat daripada tanah, berpijak atas tanah, makan makanan daripada tanah, tetapi sikap seperti langit. Maksud dia pedah makna dia. Dia kata maknanya kamu tu pangkat rendah je sebab kamu buat daripada tanah, kan? Tanah ni tempat orang pijak. Bukan setakat bijak saja boleh tahan lagi. Kucing ke anjing ke mana-mana binatang, kalau berak kat mana? Atas udara ke tanah? Tanah. Maknanya tempat boh najis, tanah. Maknanya hina. Kemudian pula makan daripada makanan-makanan yang asal daripada tanah. Kita makan buah-buahan kan, asal daripada tanah, pokok-pokok dan sebagainya. Tetapi bila bahagian sikap seperti langit, maknanya meninggi diri, menyombong, tak sedar bahawa asal usul kita tanah aja. Sebab tu yang Azazil ataupun nama sekarang dia Iblis, bila disuruh sujud kepada Adam, dia petikai, kan? Dia kata dia dicipta daripada api, sedangkan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Kalau ikut kedudukan tanah dan api itu, mulialah api lagi, sebab sifat api itu hebat. Dia ada cahaya, dia boleh membakar. Kalau tanah boleh buat apa? Walaupun begitu, tapi bila Allah suruh taat, wajib taat. Iblis degil, aba wastakbara, ingkar dan membesar diri. Jadi nak menunjuk di sini, siapa pun kita jangan sombong, kan? Jangan sombong, jangan pandang apa yang ada pada kita, tapi pandanglah siapa kita di hadapan Allah. Depan Allah kita hanya hamba, tak kira. Macam Iblis tadi lah, dia pandang diri dia diperbuat daripada api. Lepas tu dia pandang Nabi Adam buat daripada tanah, sebab tu jadi sombong. Tapi kalau dia pandang siapa dia di depan Allah, dia hanya hamba je di depan Allah, walau dia api, kan? Tapi sebab dia tak pandang dirinya depan Allah, tapi dia pandang dirinya depan makhluk. Yang ni banyak sikap ataupun perangai manusia sekarang ni. Dia tak pandang dia tu depan Allah macam mana, yang dia pandang dia depan makhluk macam mana. Mulalah membangga diri, mulalah sehebat. Duduk kat pejabat, jawatan dia besar, general manager, dia pandang general manager dia tu pada makhluk. Tu yang rasa besar dengan pangkat dia.
Kan? Pegang jawatan Exco, YB ke, tak kira lah, ahli parlimen. Kamain dulu. Nah, sebelum pilihan raya, dia datang rumah kita. Kan? Boleh salam senang. Nak menyembang pun mudah. Oh, ramah waktu tu. Tapi bila dah jadi, kita datang rumah dia, dia tak bagi masuk. Nampak? Tu? Macam mana? Kenapa jadi begitu? Sembang dah tak boleh. Kena ada protokol. Oh, tak boleh. Dia ke tepi. Oh, bukan main. Kan? Oh, dulu dia sambut tangan kita dulu. Kan? Ni sebab apa jadi begitu? Inilah sifat manusia. Dia berubah kerana tahta. Tu yang disuruh jaga 3 ta tu. Harta, wanita, tahta. Jangan main-main 3 ta ni. Kan? Dia boleh menyebabkan seseorang itu jadi lupa diri. Jadi macam sifatnya iblis. Iblis dia lupa diri dia, bahawa dia tu dicipta oleh Allah. Kita nak rasa hebat tang mana? Jawatan yang kita kecap hari ni pun Allah bagi pinjam je. Lama mana boleh pegang? Kan? Lama mana boleh pegang? Selama mana ada orang sokong, ada jawatan, terpilih calon, bolehlah pegang. Sok kalau kalah, sok duduk tang mana? Sama je. Kalau tak pun dia katalah dia kekal. Sebab dia keramat, kan? Kekal jawatan dia. Berkekalan. Kekal pun tak kekal. Datang malaikat Israel, itu YB lagi besar tu. Malaikat Israel datang, sadaqallahul azim. Habis. Tak ada apa dah lah. Mana pangkat kamu, mana datuk kamu, mana YB kamu, mana exco kamu. Duduk atas dunia je ada bodyguard kanan kiri. Bodyguard jaga. Duduk dalam tu bodyguard celah mana? Cakap dengan bodyguard tu, kalau datuk mati, masuk sekali lah. Sebab nak jaga dalam tu nanti. Ada bodyguard tu nak gaji 100,000 pun dia tak nak masuk. Kan? Tak ada siapa nak masuk. Duduk dalam tu sorang-sorang lah. Yang boleh teman kita, bodyguard kita, 2 perkara. Ilmu dan amal. Itu saja yang akan duduk menemani kita di dalam kubur. Lain tak ada. Sehebat mana pun kita sebagai ketua keluarga di rumah. Jago kita ketua keluarga di rumah. Isteri kena dengar cakap kita, anak kena dengar cakap kita, kalau kita lempang dia. Kan? Cawan kita saja beza dengan cawan orang lain. Cawan kita besar. Ya, jenis seramiknya. Cawan anak-anak kita yang lain kecil-kecil je. Nak menunjukkan kebesaran sebagai ketua keluarga di rumah. Walau sehebat mana pun kita sebagai ketua keluarga di rumah, bila kita mati, ada tak orang simpan jenazah ayah dia ataupun jenazah suaminya lama-lama di rumah? Tak, sekejap je, 3-4 jam gitu je. Itu pun sebab nak mengurus, nak mandi, nak kapan, kan? Lepas tu cepat-cepat pergi tanam. Dah kata ayah kan, ketua keluarga, biar dulu seminggu kat rumah. Dah tak mau, sebab nanti bau busuk. Hebat mana pun disayang keluarga, isteri sayang, anak sayang. Tapi bila mati, habis, semua pakat cepat-cepat nak tanam. Tak ada dah. Sebab apa? Busuk. Itulah kita yang rasa macam hebat sangat. Tu baru ketua keluarga. Dan kalau ketua pejabat, kan, ada tak pekerja pergi simpan kat dalam jabat? Simpan lah, ni bos kesayangan kita. Simpan sebulan dulu dalam jabat. Dah, tak nak cepat lah. Ada pula yang cakap, bagus dah dia tak ada. Mati juga akhirnya. ada juga yang cakap gitu. Dah. Itulah diri kita. Nak sedar ke diri tu. Kan? Nabi Adam, tok kita diperbuat daripada tanah. Ingat asal usul kita ni tanah je. Nak apa nak bangga sangat? Tanah. Cuba tengok kulit kita, sama dengan kulit tanah kan? Kalau kulit jenis gelap-gelap sikit tu tanah hitam. Tanah apa nama? Tanah orang buat tanam pokok tu kan. Itu betul dah. Kalau jenis putih-putih sikit tu mungkin dia apa nama tanah pasir pantai. Putihlah sikit. Kan? Ada jadi memang makna kata kita semua kulit kita ni warna tanah. Tak ada seorang pun kulit dia warna pokok. Ada? Warna hijau kulit dia. Tak ada. Warna tanah. Menunjukkan kita ni diperbuat daripada
tanah. Datang daripada tanah dan kembali kepada tanah. Kembali pada tanah mana? Masuk dalam lubang kubur. Kata Piramli, macam mana cerita Piramli? Dia kata kawan tu cari rumah. Kita ni tak ada tempat lah. Lepas tu seorang kawan dia kata, ada, aku dengar ada 3 bilik kosong. 3 bilik kosong. Dia kata, dah macam mana luas dia? Luas. 3 kaki lebar, 7 kaki panjang. 7 kaki dalam. Kawan tu pun fikir balik, lebar, panjang betul dah. Asal ada dalam. Nampak? 7 kaki tu kubur dia kata. Sebenarnya walaupun kelakar-kelakar cerita Piramli ni, dia nak ajar kita sebenarnya. Itulah rumah kita. Yang tak payah beli geran. Tak payah nak daftar CF. Tak ada CF pun tak apa. Nampak? Memang setiap seorang ada seorang satu. Tak payah risau lah. Tak payah pergi cari lah. Memang ada setiap seorang ada seorang satu. Liang lahat tu. Kan? Saya ziarah Ustaz Marzuki Yusof di Kedah tu. Apa nama pondok dia saya tak ingat. Pergi ziarah tempat dia. Dia ada satu tempat suluk. Ni amalan-amalan ahli sufi. Amalan-amalan orang pondok dulu-dulu. Tok-tok guru pondok dulu-dulu, ni lah amalan dia. Dia korek tanah ni, dia buat liang lahat. Sebiji macam liang lahat betul-betul. Atas tu pula siap bubuh batu nisan. Atas tu bubuh batu nisan 2, tulis nama siap. Cuma tarikh tak bubuh. Takut bubuh tarikh jadi betul. Jadi jangan bubuh dulu tarikh. Bubuh nama dulu. Sebab nama pasti dah. Lepas tu ada tangga turun ke bawah. Bawah tanah ni turun. Saya turun, dia kata, Ustaz try masuk tengok. Masuk. Tapi ada lampu lah. Tapi keliling ni tanah. Tanah semua keliling. Macam betul-betul. Lepas tu dia ada ruang macam untuk kita baring. Untuk mayat baring. Macam tu. Dia ada lahat dia tu. Duduk situ. Lepas tu dia pergi tutup. Suih lampu kat atas. Dia pergi tutup. Allah. Dia kata, macam mana rasa Ustaz? Allah, tobat sungguh. Duduk dalam tu, bau tanah gelap gelita. Tapi tu masih lagi boleh sembang dengan atas. Tolong buka tolong buka. Boleh lagi. Sungguh-sungguh dalam tu nanti, bila mati esok, kan? Mati esok cepat sangat esok. Mati nantilah. Mati nanti, duduk dalam tu, betul-betul nak minta tolong, tolong keluar, tolong. Tak ada. Suara kita pun orang tak dengar dah. Kan? Saya kemarin kuliah di ni, Lenggong. Kuliah di Lenggong. Kuliah maghrib. Lepas tu esoknya kuliah subuh. Kuliah maghrib di kampung Gua Badak. Kuliah subuh esoknya di Masjid Jami' Lenggong. Jadi kita ceramah masa tu, ceramah Isra' Mi'raj. Atau ada seorang pakcik duduk depan, betul-betul depan saya, straight dengan saya, duduk depan. Kan? Dia dengar ceramah. Lepas tu esoknya, esok malam tu saya makan dengan dia. Esok pagi dia datang lagi kuliah subuh tu. Kuliah subuh pun dia datang lagi, dengar lagi, duduk depan lagi. Habis-habis kuliah subuh, sembang. Makan, dia ajak makan dengan dia, roti canai. Makan lah, makan. Dia bergelak elok, sehat wa'afiat. Tak ada tanda-tanda uzur ke apa, tak ada. Elok, sehat. Kan? Lepas tu masa nak balik tu saya kata, Haji, jauh nak balik ke rumah ni? Dekat je, dia kata. Mana ada jauh, dekat je. Apalah. Lepas tu saya ke Greek pula, sebab ada kuliah di Greek. Teruslah ke Greek. Lepas pagi tu, sampai dekat Jumaat, sembahyang Jumaat, pukul 12, sampai dah dekat Greek. Tiba-tiba dapat mesej kata, pakcik yang teman saya makan pagi tadi, meninggal. Meninggal. Nah, pagi tu sembang dengan saya elok, bergelak. Tak ada tanda-tanda macam lemah ke, longlai ke, lembik ke, tak ada. Elok, sihat. Saya tanya meninggal macam mana? Dia pergi, lepas dia teman saya makan tu, dia balik rumah, dia siap-siap baju dia nak pergi kebun. Dia pergi kebun, cantah-cantah gitu, tengah-tengah cantah, rebah, jatuh, meninggal. Jangan buat main tu. Dengar kuliah saya boleh meninggal tu. Nak ceritanya, ajal tak kira siapa. Bukan kena tunggu nampak sakit, main meter bubuh oksigen dekat mulut dah. Belum tentu.
Kadang-kadang bong oksigen 4 tahun tak meninggal-meninggal. Kan? Yang tukang bubuh meninggal dulu. Nampak? Kadang-kadang macam tu. Kan? Jadi makna kata jangan kita rasa kita macam lambat lagi mati. Bila-bila dia pun tak sangka tu. Saya pun terkejut. Baru semalam lah sembangan dia. Pagi esoknya, tengah hari esoknya meninggal dah. La ilaha illallah. Rasa macam tak percaya. Saya tanya banyak kali, betul ke pakcik ni? Dia pun tunjuk gambar. Ni lah dia. Betul lah muka dia. La ilaha illallah. Kan? Tu ajal tak tahu. Kalau tahulah tengah hari esok dia meninggal, kan? Pagi tu dah orang cakap apa? Malam tu dah kita dah peluk-peluk dia ke apa ke. Tapi siapa tahu? Macam ni lah sembang-sembang gini. Sebab tu jangan suka kita bermusuh dengan orang. Sebab kita tak tahu orang tu mungkin pergi. Jadi orang tu dah pergi, macam mana nak minta maaf? Letih kita. Nak minta maaf kat dia macam mana? Sebab itulah apa-apa pun kalau marah, biasalah fitrah manusia ada perasaan marah, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Sebab tu Nabi larang jangan sampai lebih 3 hari. Itu dah kira lama dah tu. Cepat-cepat je lah, maafkan je lah. Kita maafkan orang, moga-moga Allah maafkan kita. Fikir situ sudah. Jangan buat ego sangat. Dia yang jadi kerah kepala ni ego kan, ego, kerah hati. Saya ustaz, kalau mati hidup semula pun saya takkan ampunkan dia. Kita tak nak maafkan orang. Cuba bayang kalau Allah tak maafkan kita, apa rasa? Kalau Allah tak maafkan kita, kita nak dah Allah maafkan kita. Dan kita pun banyak salah, kita pun banyak jahat dengan Allah Ta'ala. Kita nak Allah maafkan kita, tapi kalau orang lain buat silap dengan kita, kenapa kita tak nak maafkan? Apa dia kerah kepala sangat? Itu. Ini namanya sifat sombong. Macam iblis tadilah, aba wastakbara, sombong, kerah kepala, degil. Jadi kita bermudah-mudah aja, tak payah nak berkerah sangat. Jadi dia kata, tok kita, nenek kita, yakni Nabi Adam dibuat daripada tanah, dan dijadi akan engkau itu daripada air yang sangat hina. Dia begini, asal usul kejadian manusia memang daripada tanah. Lepas tu dia berevolusi. Evolusi ni maknanya membiak selepas tu bukan lagi daripada tanah, tapi datang daripada air yang sangat hina. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah sebut dalam surah Sajadah ayat 8. Kita baca hari Jumaat selalu. Tu imam baca. Cuba dengar ayat tu. Maknanya Allah kata, summa ja'ala naslahu, kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu min sulalatin, dari sejenis pati, min ma'in, min daripada ma'in, air, mahin, yang hina, daripada air yang hina. Air hina, air apa air hina? Walaupun air sirap ni orang panggil air kenduri, murah aja air sirap. Ada lagi murah, kan? Air kosong. Kadang-kadang kedai kata tak apa, free je air kosong, kan? Walau air tu murah, tapi air tu tak hina. Tapi ada satu air yang dipandang hina. Air apa? Air mani. Kita datang daripada air mani. Ingat tu. Maknanya kita datang daripada tempat yang hina, yakni air mani. Betul tak betul ni? Ke ada orang apa nama Almajaya ni yang datang daripada air sirap ada? Cuba engkau nak tengok muka. Tak ada seorang kan? Sama je kita semua. Tak payah kata kita. Agung di Istana Negara sekarang ni, dia berbuat daripada apa dia tu? Air hina, mani juga. Dah Perdana Menteri, air mani juga. Dah tu, semua air mani. Dah? Kenapa yang nak rasa sangat? Makna sama je kita semua ni. Cuma berbeza-beza, ada pangkat dan jawatan, itu amanah. Bukan kelebihan apa-apa, amanah. Kan? Bukan kelebihan, amanah. Macam jadi pengerusi masjid. Bukan kelebihan apa-apa, masjid bukan dia punya, masjid Allah punya. Cuma diberi amanah pada dia untuk tolong urus. Dan takkan nak lantik semua pengerusi, jenuh. Semua pengerusi. Macam mana nak mesyuarat? Sama macam wakil rakyat lah. Wakil rakyat pergi Dewan Parlimen kan? Dewan Parlimen, nama pun
Nama tu pun dah faham makna dia. Wakil rakyat. Maknanya dalam ramai-ramai rakyat, dia tu wakil. Hantar wakil, dah takkan semua rakyat nak pergi. Kalau semua rakyat pergi, pecah Dewan Parlimen. Nah, Alma saja berapa ramai. Tempat kami lagi berluas, kan? 850 biji bas sampai. Tahu tak? Pecah, parking habis, semua tak boleh masuk. Kan? Dah nak bincang macam mana? Dalam wakil pun bincang serabut dah. Yang ni cakap, ni cakap. Nah, tarik balik, yang berhormat tarik balik. Gaduh dia ni. Padahal tu wakil, kalau semua pergi lagi kuat gaduh. Nak ceritanya wakil saja. Bila wakil, maknanya dia dihantar untuk mewakili kita semua, rakyat. Apa yang kita nak, dia tolong sampai di sana. Tolong bawakan usulan. Itu. Tiba-tiba, dia tu jawatan dia tu wakil rakyat. Patut jadi wakil pada kita, bawa usul kita. Dah, dia bawa usul dia. Wakil diri dia sendiri, bukan wakil rakyat. Ini masalah. Akhirnya yang senang dia, yang susah kita. Ni. Kan tak? Ni yang jadi masalah. Sebab apa ni? Dia tak faham siapa dia. Lepas tu kena mengaji. Sepatutnya nak jadi pemimpin, kena buat satu exam khas. Bukan setakat ustaz je, ulama je kena ambil tauliah. Pemimpin pun mesti ada syarat untuk ambil tauliah. Biar dia faham agama, baru dia memerintah mengikut agama. Ini tak payah kata nak jadi pemimpin. Sekolah SPM pun mana ada subjek agama jadi prasyarat untuk lulus. Mana ada? Yang ada subjek lain, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Agama ni seolah-olah lulus ke, gagal ke, berjaya ke, tak berjaya ke, tak apa. Tak ada masalah. Oh, macam tu yang lahir jenis perangai-perangai macam baru-baru ni nak keluar Islam, viral pula tu. Tunjuk kat orang semua satu video. Kan, tunjuk, oh saya rasa saya nak keluar Islam lah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, zaman dulu, zaman Piramli dulu, gambar pun hitam putih lagi. Zaman tu lara juga, tudung pun tak pakai lagi, jambul kepala. Kan? Pakai ni baju kebaya ketat. Nah, masa tu zaman lara agak kugiran, kelab. Tak ingat dulu naik motor Vespa, seluar kembang bawah. Kan? Pop ye. Walaupun nakal-nakal macam tu, walaupun macam tu keadaan waktu tu, tak pernah lagi kita dengar ada orang nak keluar Islam. Tak ada. Tak ada. Zaman bertudung, zaman berkopiah, zaman masjid pun dah banyak, pondok pun banyak, sekolah agama pun banyak. Tiba-tiba ada orang nak keluar Islam. Ada. Sebab apa? Sebab hari ni mereka bertudung kepala tapi tak bertudung iman. Berkopiah kepala tapi tak berkopiah iman. Macam mana nak kopiah iman? Macam mana nak tudung iman? Ilmu. Hari ni orang tak dipupuk dengan pengajian ilmu. Minta maaf cakap. Siapa suruh panggil? Mana pergi tuan-tuan? Minta maaf Saya awal-awal dulu saya minta maaf. Mana pergi anak-anak kita tuan-tuan? Saya kuliah banyak tempat jugalah. Ya, kita biasa sama je, bukan Alma je, tempat lain pun lebih kurang. Yang ada 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Mana pergi 20-an, 30-an atau belasan, mana pergi? Mana pergi? Yang ni kita nak pupuk, dia ni nak generasi akan datang ni. Dia yang nak memimpin negara, nak memimpin masyarakat. Tiba-tiba dia tak diterapkan dengan nilai-nilai Islam. Tak diajar solat berjemaah, tak ditekankan. Tak ditekan dengan majlis ilmu, fardu ain. Tak apalah dia mengaji ilmu akademik, tapi datanglah kuliah agama. Dah kamu sibuk dengan ilmu dunia, dah mana bahagian ilmu akhirat? Kan kalau kita suruh dia masuk pondok, suruh masuk sekolah agama, dia jawab balik, saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Memang bukan suruh jadi ustaz. Banyak orang salah faham, mengaji agama sebab nak jadi ustaz. Bukan. Mengaji agama sebab nak jadi orang yang beragama. Bila tak mengaji agama, tu yang jadi orang macam tak ada agama. Sekati dia nak buat apa?
halal haram langsung tak heran. Ni sebab apa? Sebab tak dipupuk dengan nilai-nilai ilmu agama. Ni yang jadi masalah, penyakit umat di akhir zaman. Inilah dia, tanpa kita sedar. Kita nampak Islam negara kita macam tenang, padahal berkocak habis. Akidah kita sekarang ni dah dalam keadaan bimbang. Ditambah pula dengan isu kalimah Allah. Kan? Yang kita pelik, buat apa yang orang Kristian terhegeh-hegeh sangat nak pakai kalimah Allah? Kan? Kenapa nak pakai kalimah solat? Nak pakai kalimah Kaabah? Nak pakai kalimah satu lagi apa? Dia ada 4 kan? Baitullah. Baitullah pun nak pakai juga. Ni. Apa rencana dia? Apa agenda dia? Kenapa tiba-tiba nak sangat? Kan? Ini. Lepas tu benda ni, kalau tuan-tuan tak nampak, saya tak tahulah. Keadaan agama kita genting. Sangat-sangat genting. Yang kita khawatir, bila dibenarkan menggunakan kalimah Allah, takut budak-budak kita yang dah mungkin dah berusia ni, datang majlis kuliah apa semua ni, mungkin boleh beza. Tapi anak-anak muda kita ni, adakah dia boleh beza Allah yang tertulis di Kristian dengan Allah yang tertulis di masjid? Sebab dua-dua pakai nama Allah. Kat masjid pun tulis Allah. Allahu Akbar tulis. Allah Maha Besar. Kita tulis kat masjid itu. Lalu depan sikit ada gereja, palang salib. Lepas tu tulis atas tu. Nah, Allah is the greatest God, dia tulis itu. Allah, Jesus is the son of the God. Jesus is the son of Allah, dia tulis itu. Jadi budak-budak ni, tadi ada juga Allah di masjid. Oh, sini pun Allah juga. Oh, sama je. Dia pun nak datang semayang Jumaat dekat Masjid Almar. Tengok-tengok dah penuh sampai dekat kolah ada orang semayang. Dia kata tak apa, kita semayang kat gereja. Allah juga, dia kata. Betul tak? Akhirnya jadi keliru tak? Kan? Kalau orang yang mengaji mungkin tak apalah. Mengaji sifat 20, dia tahu beza. Yang ni bukan yang Allah yang sebenar. Allah sebenar ni kita. Betul lah dia boleh beza dengan ilmu. Tapi itulah saya cakap, mana dia anak muda? Dia mengaji tak benda ni? Kalau dia tak mengaji, agak-agak dia reti beza tak? Dia reti beza tak nanti? Ini yang kita risaukan. Yang ni yang kita kena khawatirkan. Sebab tu saya kata tuan-tuan, zaman sekarang ni 2021 ni bukan lagi zaman kita nak fikir anak kita nak kerja apa. Bukan. Yang kita nak kena fikir, anak kita agama apa kalau kita mati esok. Kita tutup mata, anak kita tu agama dia apa? Adakah dia kekal sebagai Islam? Patut Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni selalu Tok Khatib baca Jumaat. Apa makna dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Salah satu makna takwa ni ada 3. Salah satu makna dia, kata Imam Ghazali, maknanya takut. Takutlah kamu kepada Allah. Lepas tu Tok Khatib kalau baca khutbah Jumaat, bahagian ittaqullah tu biar derah, biar lantang. Kan? Tercabut speaker pun tak apa. Kan? Ganti lain. Sebut ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Barulah orang terasa takutnya pada Allah. Ni slow. Ittaqullah. Tu imam satu baca khutbah, tu imam kedua dengkur. Allah. Bukan sini lah, tempat lain. Sini bagus. Kan tak boleh balik lagi. Baik. Jadi itu maknanya ittaqullah, takut pada Allah. Tapi ayat tu tak habis itu je. Allah tak kata wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ayat tu tak habis itu. Allah sambung. Haqqa tuqatih. Apa maksud haqqa tuqatihi? Dan kamu takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Haqqa maknanya sungguh-sungguh takut. Bukan takut main-main, bukan takut sikit-sikit, takut yang sungguh-sungguh takut. Allah tekan di situ, kata ulama, taukid, penegasan. Allah tegaskan ayat ni. Maknanya ni bukan ayat main-main, ini ayat serius. Seolah-olah begitu. Maknanya kamu kena didik anak kamu betul-betul takutkan Allah. Bukan sekadar kata takut Allah lah. Tak.
tapi takut yang sampai terasa di hati. Aduh. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila dia mengambil wuduk, dia dengar laungan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar nama Allah disebut, ni pucat muka dia. Jadi pucat kerana takut bila dengar nama Allah. Ada? Maknanya terasa. Itu yang Nabi didik dan Nabi tarbiyah para sahabat. Sampai takut, bukan takut main-main, takut sungguh-sungguh. Lain ni kita tanya diri kita masing-masing, adakah kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, semua sekali, adakah benar-benar takut pada Allah? Kalau benar-benar takut, apa pula ada anugerah bintang popular dalam COVID ni? Kalau benar-benar takut, kenapa ada joget lagi? Oh, azan dah. Cepat. Kena azan dulu ke macam mana? Habiskan sikit lagi boleh? Boleh. Oh, Allah. Bola 90 minit. Boleh lah sikit lah. Nah, bahagian mencuci hati. Ni nak cuci hati, tazkiyatun nafs. Kuat bunyi dia. Baik. Mana tadi lupa dah. Takut tadi. Haqqa tuqatih. Kemudian Allah sambung ayat di hujungnya. Allah kata, wala, dan jangan tamutun, kamu mati, illa, melainkan muslimun, sebagai seorang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Kenapa Allah sebut ayat tu kat hujung? Maknanya kata ulama, kalau kamu tak takut pada Allah dengan sebenar-benar takut, maka dikhawatiri kamu mati bukan dalam keadaan Islam. Itu sebab tu Allah pesan begitu ayat tu. Ayat tu pendek tapi maknanya sangat mendalam. Pesan sungguh, lagi-lagi kita umat di akhir zaman, pesan sungguh kan? Yang tu, sebab tu saya cakap tadi, bukan lagi zaman sekarang zaman nak fikir anak kita kerja apa, tapi fikir anak kita agama apa esok. Adakah dia kekal Islam dia? Adakah terjaga Islam dia? Tahun 2021 seorang dia dah bersuara nak keluar Islam. Tak pelik kalau 2022 2 orang, tahun 2023 3 orang. Makin lama benda ni jadi trend esok. Stres sikit je, hidup tertekan, keluar Islam lah kan? Orang komplain sikit je, awak ni tak semayang ni berdosa. Alah, nak marah-marah orang tak nak semayang. Okey lah, kalau macam tu saya keluar Islam lah. Oh, bermudah-mudah esok. Tak percaya tengok lah. Bermudah-mudah dalam bab urusan agama ni. Lagi-lagi soal akidah. Kalau dia tak nak semayang, Imam Syafi'i kata tak sampai jadi kafir lagi, cuma fasik. Tapi kalau tak nak Islam, habis. Zaman dulu-dulu teruk perangai pun tak nak semayang je. Zaman lah, bukan takat tak nak semayang, tak nak Islam. La ilaha illallah. Dahsyat tak dahsyat keadaan sekarang. Tu saya nak bagi tuan-tuan gambaran apa keadaan kita sekarang. Sebab tu jangan kita rasa kita berada di zon selesa. Jangan kita rasa kita berada di zon tenang, sedangkan keadaan agama kita ni sangat genting. Jadi kita kena jaga. Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Jaga kita, jaga anak kita, isteri kita, jaga. Jaga sungguh-sungguh. Terapkan pada anak-anak pengajian agama. Berdosa kita tak ajar anak kita tentang agama, tak bawa anak kita belajar agama, berdosa. Tanggung. Jangan ingat kita dah boleh datang masjid semayang, selesai masalah kita. Dah, no, ayat tu nak buh mana ayat tu? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ayat tu berhenti kat tengah aja tak apa. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, tak apa, selesai. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu. Kita pun jaga diri kita je. Kita pergi semayang masjid, selesai. Tapi Allah tak berhenti ayat kat situ. Allah sambung, wa ahlikum nara, dan jaga juga keluarga kamu daripada dibakar dalam api neraka. Sebab tu kerja tak selesai. Jadi kita kena berusaha lebih lagi, sungguh-sungguh, mujahadah. Bukan senang-senang nak masuk syurga Allah. Jadi kena faham, dijadikan engkau itu daripada barang yang sangat hina, dikeluarkan dia daripada titisan
titisan lubang yang sangat keji. Datangnya pula kita ni datang daripada air mani, dibuat daripada air mani, tempat keluar pula sangat keji. Mana? Tempat saluran kencing, air kencing lalu lorong tu juga. Kita pun keluar, masa air mani keluar, lorong tu juga kita lalu. Jalan yang sama. Sebab tu kita mudah kena kencing. Sebab keluar pun dari tempat kencing. Ada makna hina. Kan? Supaya jangan rasa bongkak, jangan rasa ego, jangan rasa sombong. Bila kita terasa sombong, kita ingat cerita malam ni. Kita ingat, aku ni datang daripada laluan, bukanlah datang daripada air kencing, tapi laluan tu, laluan yang sama daripada tempat lalunya air kencing. Dah hebat tang mana? Kan? Adapun setengah dalam kitab sebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan bukan keluar daripada saluran kencing. Allah muliakan dia keluar daripada perut. Allah buat perut ibu Nabi berlubang tiba-tiba waktu tu. Kemudian Nabi pun keluar kot situ. Mana tak keluar kot faraj, keluar kot lubang. Dia kata, takkan kot pelik. Lepas tu macam mana lubang macam mana boleh ada? Tak payah macam mana lah, Allah Maha Kuasa. Betul, orang kenal Allah, dia takkan tanya macam mana. Orang tak kenal Allah, dia buat pelik. Sama macam cerita Isra' Mi'raj. Kalau tak kenal Allah, dia pelik lah. Macam mana pergi Masjid Al-Aqsa satu malam, lepas tu naik ke langit pula tu. Kalau ikut kiraan, naik unta 3 bulan baru sampai Masjid Al-Aqsa. Ini satu malam dah lah, pergi balik pula. Kan? Kalau dia fikir makhluk dan dia tak ingat pada Allah. Tapi kalau orang yang kenal Allah, tak ada yang mustahil. Dia kata, dah apa susah Allah buat. Tu Allah mulakan dengan kalimah Subhana di hadapan ayat tu. Makna maha suci Allah. Tak ada masalah bagi Allah, tak ada kekurangan bagi Allah untuk buat apa saja. Tu cerita dia. Dan baik. Dan dia kata, maka patutnya ditimbang akan harga engkau itu dengan setitik air kencing. Maka timbangan kita ni, nilai harga diri kita, dia kata adalah sepatutnya ditimbang setara dengan timbangan air kencing. Maknanya harga diri kita umpama air kencing. Kan? Maknanya kehinaan, supaya jangan rasa hebat, jangan rasa sombong. Bukanlah suruh mengaku air kencing. Sekejap lagi datang, aku ni air kencing sebenarnya. Nah, bukan suruh mengaku air kencing, tapi nak suruh tunduk, jangan sombong, jangan rasa hebat. Sebab asal usul kita pun lalu tempat air kencing. Tu maksud dia. Dan lagi dijadi akan badan engkau itu rumah najis. Kemudian pula dalam badan kita ni ada rumah najis, ada indah water ni kat perut kita ni, tu kan rumah najis. Segala tok nenek najis ada dalam tu. Cuma sebab apa tak bau? Sebab tertutup. Allah buat dia punya kedap dia tu bau tak keluar. Ini Allah buat elok, tutup. Setiap seorang kita semua ada. Lagi-lagi kalau mau lepas makan, lagi dahsyat bau dia. Tapi Allah tutup. Kadang-kadang saja terlepas keluar angin, sepuf, tengok juling mata kawan sebelah. Itu Allah bagi terkeluar sikit. Kalau Allah buka semua, jangan awak main. Kalau keluar sikit pun juling kawan sebelah, kalau keluar semua, satu jemaah ni habis. Tumbang dengan tuan-tuan imam. Jangan awak main. Itulah diri kita, bawa najis ke mana-mana, bawa najis. Orang panggil tong najis kita. Pergi mana bawa najis? Cuma ditutup, maka nampaklah mulia. Tu. Kan? Jadi jangan rasa diri kita ni gah sangat. Begitu maksud dia. Dan yang terakhir, keturunan. Dan apa dia kata? Dan kotor. Kotor. Diri kita kotor. Dan akhir engkau itu kembali kepada tanah dan ulat. Dan kamu kena ingat, last kali diri kamu akan kembali menjadi tanah dan dimakan ulat. Itulah sehebat-hebat kamu. Mana hebat mana pun kamu ni, balik ke tanah, kemudian dimakan ulat. Yang melainkan yang Allah pelihara, jasad para nabi, jasad para rasul, jasad para syuhada, dan jasad para alim ulama. Tidak dimakan ulat. Lain daripada tu, habis dimakan ulat. Jasad orang yang mengajar orang lain baca Quran, jasad dia tak disentuh ulat. Dia pun katalah, untunglah ustaz-ustaz. Tak semestinya.
Kalau ustaz tu riak, mengajar sebab nak cari duit, laju pula makan. Kan? Jadi dia kena ikhlas. Dan kita pun boleh jadi waktu tu. Kita belajar Quran elok-elok, kemudian kita didik isteri dengan anak-anak kita kat rumah, ajar baca Quran. Kita dah jadi guru Quran lah tu. Mati esok, insya-Allah jasad tak disentuh ulat. Boleh jadi, tak ada masalah. Kan? Macam pakcik yang saya cerita meninggal tu lah. Allah pilih dia meninggal hari Jumaat. Padahal dia bukan ustaz, dia bukan ulama', dia bukan tok guru. Meninggal hari Jumaat. Kan? Meninggal pula sebelum sembahyang Jumaat. Jadi bila dah urus-urus senang. Orang pun dah ramai dah kat masjid. Allah dapat solat jenazahnya, staff tak payah nak jenuh panggil dah. Orang semua ada dah. Entah Allah atur siap dah. Kita tak tentu lagi macam mana keadaan kita mati esok. Maka engkau ketahuilah dengan yang demikian itu, bahawasanya hina itu sifat yang sejatilah bagi engkau, dan ketahuilah bahawa sifat hina itulah sifat yang sejati ada pada kita. Itulah sifat kita yang sebenar. Dan mulia itu sifat Tuhan engkau, dan mulia kita letakkan pada Allah. Jadi sifat kekurangan bubuh pada makhluk, pada diri kita. Sifat yang sempurna, yang hebat bubuh pada Allah. Itu yang disebut oleh alim ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, barulah dia kenal Tuhan dia. Macam mana kenal diri? Kenal diri hina, baru kenal Allah yang maha mulia. Selagi mana tak nampak diri dia hina, selagi itu dia tak nampak Allah tu mulia. Selagi mana dia pegang diri dia mulia, selagi itu dia tak nampak Tuhan tu mulia. Silap-silap dia pula nampak Tuhan tu hina, siap menghina lagi hukum Allah. Ada berapa ramai orang hina hukum Allah? Kan? Ada. Ini punca dia. Sebab tak kenal diri. Kenal diri kita. Diri kita hina, baru nampak Allah itulah yang maha hebat, yang maha mulia, insya-Allah. Jadi moga penyampaian ataupun tazkirah kita pada malam ni dapat sama-sama kita ingat memperingatkan sesama kita, diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri, supaya kita tak jauh kona. Biasalah hidup ni kadang-kadang terkona juga, lalu highway kadang-kadang terlelap juga, tapi kita sedar dan kembali kepada jalan agama yang sebenar. Patah balik. Itu yang dimaksud sebagai taubat. Dan nanti kuliah kita akan datang, kita bicara pesanan Tuan Guru kita ni yang keempat pula, makna yang terakhir. Jadi dah 3 pesan kita dapat. Pesan yang pertama dulu, iaitu tahqiq engkau akan daripada engkau itu lemah. Pesanan yang kedua, engkau itu dhaif. Pesanan yang ketiga, engkau itu hina. Nanti kita tengok pesanan yang keempat pula pada sesi kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah, insya-Allah. Jadi tak ada benda dah nak cakap, melainkan yang kat luar tu ada barang niaga. Jadi jangan buat lalu je. Beli, tengok dan beli. Beli. Niatkanlah membeli sambil menderma untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas Perak. Moga-moga dengan tuan-tuan membeli itu kami dapat duit tu kami gunakan untuk orang cakap apa, menjalankan program-program di sekolah supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang. Sebab kita ketandusan ulama yang betul-betul ikhlas nak berjuang untuk agama. Ini kita nak cuba lahirkan. Yang berani berkata benar, yang tidak gentar pada siapa-siapa, melainkan hanya takutnya pada Allah. Yang ni kita nak didik, kan? Supaya jangan cakap kerana jawatan, jangan cakap kerana pangkat, tapi cakap kerana Allah. Moga-moga tuan-tuan bantulah kami, dapat kami lahirkan ulama-ulama seperti ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala salah dan silap itu datang daripada saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mari sama-sama kita takbir sebagai mentakzimkan rasa kebesaran Allah di hati kita. Takbir.